Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan, kawan-kawan yang masih berada di ruang Facebook hari ini. Alhamdulillah, walaupun apa? Walaupun lambat sikit ni. Walaupun lambat sikit dapat notification kan. Jadi kita masih teruskan juga insya-Allah. Nah, kita masih teruskan insya-Allah dengan kita punya rancangan hari inilah. Sebenarnya hari ini kita ada sebenarnya rakan. Ni rakan sekerja, bukanlah rakan sekerja dengan Puan Razia. Raz, apa khabar Raz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya Razia merupakan salah seorang aktivis NGO sebenarnya. Jadi nanti Raz akan cerita lagi banyaklah. Cuma hari ini kita nak ambil kesempatan dengan keadaan semasa yang banyak memberi penekanan kepada wanita. Yelah, sampai wanita pun ada hormon testosteron. Saya pun tak pandai lah bab sains kan. Dengan nak jadi bijak ke, nak jadi tak bijak ke. Semua perkara-perkara tu banyak menjadi highlight keadaan sekarang. Jadi kita ada satu fokus yang kita kata kita perlu nak sentuh. Memang biasanya kita memang ada bercakap tentang usahawan-usahawan ni. Sebenarnya tak kira lah usahawan lelaki ke, usahawan wanita ke. Tapi berdasarkan keadaan semasa, kita kata ada keperluannya untuk kita melihat semula dalam keadaan semasa ni bagaimana sebenarnya banyaknya usaha-usaha untuk membantu usahawan, terutamanya usahawan wanita. Jadi hari ini Puan Razia, nanti kita dengarlah macam mana salah satu sebab yang saya ajak Raz, sebenarnya Razia banyak membuat aktiviti-aktiviti yang mendukung kepada pembangunan keusahawanan terutama di kalangan wanita. Seorang aktivis NGO dan juga seorang yang memang menjalankan social enterprise, her own social enterprise business. Jadi untuk itu Raz, hari ini dari mana ni Raz? Where are you today? Dari rumah. Rumah. You cakap aktivis tu macam strong sangat. I tak ada tempat aktivis. Dia aktivis tu maksudnya orang yang aktif. Bagi saya lah kan. Maksudnya memang itu yang dia buat. Jadi saya boleh kategorikan Raz sebagai seorang aktivis lah. Okey, jadi Raz boleh cerita sikit satu background macam mana, apa sebenarnya yang Raz buat sekarang? Satu on your business, satu lagi on your on all your projects for advocating women entrepreneurs. For projects about Vice President of Women Entrepreneur Network Association, WENA, di mana kita menjalankan satu program AWE, Academy for Women Entrepreneurs. So I'm part of the project implementer punya team lah, project implementer. So I'm my role is to monitor the program and to evaluate keberkesanan dia. So it's already run for almost 1 year. Almost 1 year kata sampai ke. Tapi end of the program lah, kita start last year July, August. And then insyaAllah we will start another cohort, kiranya another batch, 50 of women will be on board insyaAllah August, hopefully. August, September lah. So that's plannya. So kita the first batch ni seramai 30. 38 masuk peserta daripada Sabah, sebab peserta Sabah ramai. So in total 38. So ada 15 kelang Beli, 5 dari Kedah, 5 dari Kelantan dan 15 dari Kedah ada 3. So 15 dari Sabah. So ada program dalam AWE ini, online e-learning, mentoring, dan juga kita ada bagi financial small financial assistance for the peserta. So, yang financial assistance tu dari projek yang sama atau macam mana? Dari projek yang sama, di mana memang kita dapat fund dari US Embassy untuk bagi this financial RM1,000 loan kepada peserta yang ni. So my role is to process macam to build that process from beginning to the end, and then to see the result actually.
So dah hampir dah nak habis ni, so I can see I have the data to summarize everything, but I can share lah what is the outcome from the 1 year experience dengan usahawan wanita di berbagai state kan. Papa ni Raz, selain daripada tu, tak salah saya you also running your own business under social enterprise category kan? Mungkin boleh cerita juga sikit yang itu. Kita tak ada nak labelkan social enterprise, but we are impact driven kita startup lah, di mana namanya MedCash. Kita dah start for the last 2 years. I work together with Aiza, my friend lah. Kita dah lama kenal for the last 10 years. Aiza actually President WENA juga. I'm the VP. So kenal through NGO lah. So baru last 4 tahun yang depan baru kita work together in NGO. Dia President VP. Sebelum ni just jadi exco biasa. And then kita start work together on idea MedCash 2019, dan alhamdulillah kita just MedCash baru diterima sebagai salah satu startup under Global Acceleration Program organised by Magic. So what is MedCash do? We giving out kita kira macam platform microfinancing lah, which our focus in women micro entrepreneur. As minimum as RM500 to RM20,000 punya loan. So kita dah build up the process, the system. We try to learn jugalah, still lagi tweak sana sini, and along the way kita belajar lah yang kita perlu perbaiki semua. Yang MedCash ni dia adakah di satu projek? Is it on a project on its own ataupun dia macam mana yang MedCash ni? It's a product startup di mana kita nak raise fund juga nantilah. Kita raise fund untuk build up the system itu memang dapat, tapi to raise fund our roadmap to build our credit score macam tu, especially for microfinancing, especially for micro entrepreneurs, usahawan-usahawan kecil ni, sebab usahawan kecil ni especially wanita, mereka don't have any financial relationship with the banking institution kan, so dia tak ada data lah, so the banking institution tak nak serve this small community, but it's become sekarang dah become satu yang penting. Microfinancing industry something yang perlu serve this community. Kita perlu tolong. Sejak experience dah almost 2 years ni, we work together with women micro enterprise, ada usahawan daripada PPR dan juga usahawan daripada AWE. Daripada Sabah, daripada Kelantan dan juga Kelantan, kita belajar dari situ. Baik. Jadi selain daripada tu, sebab untuk pengetahuan rakan-rakan semua sebenarnya selain daripada tu, tak silap saya you yourself Rat sendiri sebenarnya memang ada you punya own NGO that serve a different community kan? Yes. Different NGO untuk girls pun ada, young girls, untuk budak menengah lah, banyak program. Jadi kepada rakan-rakan kalau katalah nak dapatkan lagi, orang kata sebab Razia dia jarang sebenarnya jarang update Facebook untuk perkara-perkara ni. Tapi kat mana boleh dapat maklumat kalau nak tahu perkara-perkara lanjut apa yang Raz buat sekarang ni, kat mana nak dapat maklumat lanjut? Untuk MedCash boleh go to our Facebook page lah, My Get MedCash. Cari Facebook page sekejap, I pun lupa. MedCash, yes. Get dekat Facebook kalau katalah nak My Get MedCash Okey, nanti kalau rakan-rakan nak dapatkan maklumat lanjut, sebab projek microfinancing ni sebenarnya kalau crowdfunding sebenarnya dari public pun kita boleh support program ni. Tapi nanti mungkin lebih lanjut lagi kita boleh tinggalkan link nanti supaya rakan-rakan boleh find out lagi. Kalau dekat Facebook page tu boleh cari My Get MedCash. Saya ada type dekat ruang komen tu, tapi kalau tak jumpa nanti tak apa, nanti mungkin kita akan letakkan link kemudian. Baik. Jadi untuk itu sebenarnya kan baru-baru ni kita ada juga berbincang banyak sebenarnya tentang usahawan wanita. Sebenarnya mereka ni ada banyak apa orang kata
banyak yang bermula secara kecil-kecilan, mungkin bermula dari rumah kan, bermula dari orang kata gerai dahulu, mungkin ada yang ada warung dan kemudian barulah mereka berpindah kepada orang kata kedai ataupun yang berbentuk skala yang lebih besar sedikit daripada keadaan semasa. Jadi bila kita tengok tu memang betul lah semua usahawan perlukan modal, perlukan wang. Jadi mungkin Raz boleh cerita sedikit daripada orang kata perjalanan sepanjang menguruskan terutamanya Academy for Women Entrepreneurs, kemudian menguruskan crowdfunding project yang Medcash jalankan untuk khusus kepada bisnes mikro. Apa sebenarnya antara cabaran-cabaran kalau macam Rat sendiri kan nak jalankan projek tu, lepas tu nak sampaikan kepada usahawan, apa cabaran-cabaran tu sebenarnya antaranya? Okey, kalau mungkin saya share yang Medcash dulu lah. Medcash juga ada, kita telah lantik secara rasmi daripada Bank Islam, Sedekah Hawa Bank Islam sebagai Change Maker Partners, di mana kita program implementer lah. Kiranya dia ada produk bangkit. Produk bangkit ni daripada 500 ke 20,000 untuk kiranya bagi loan kepada usahawan wanita kecil ni. So sebagai kira Change Maker Partner, kita ada macam dah ada perjanjian dengan Bank Islam. Kita kena jaga data, kita kena buat proses monitoring, kita pemantauan, kita kena buat training, semua mentor. Memang dah ada legal agreement with the Bank Islam. So kita dah start for the last I think 2-3 months, dan saya dapati daripada even Bank Islam bersetuju, daripada aplikasi yang masuk hanya 40% saja yang approve. Walaupun approval dia tidaklah begitu susah, tidak perlu ada cagaran ke, tidak perlu ada kiranya somebody untuk bagi nama kerujukan ke, just hantar ada business plan, small business plan, adalah dia punya IC semua tu, account statement. Tapi 40% yang approve, 60% tak approve. Tapi bukan wanita saja, actually usahawan kecil, sebab dia bangkit ni terbuka kepada semua kan. Sama juga Medcash bila hantar, saya pun lebih kurang sama dia punya peratus dia, 60% tak approve daripada Medcash. Bukan Medcash fokus pada usahawan wanita. So apa sebab? Sebabnya problem CTOS dan CTRIS. Because CTOS record tak semestinya ni, kadang-kadang buat jadi garantor pun ya kan, buat cost member punya pinjaman pun ya, macam lah. Situasi sekarang kadang-kadang memang benda tu boleh tercalik lah juga. So maksudnya the financial institution yang kat Malaysia ni, which is governed by bank negara, memang begitu ketat, dia tidak akan boleh membantu usahawan kecil. Memang tak boleh, because mereka terikat dengan regulation. Jadi adakah bermakna regulation tu tak bagus, atau kita sendiri yang nak kena mempertingkatkan kapasiti kita tu? Regulation tu tak bagus untuk certain community. Bagus, tapi bukan tak bagus untuk usahawan mikro ni. Sebab saya rasa usahawan mikro tak semua 100% tercaliknya CTOS sebab dia tak bayar. Mungkin dia jadi pembayaran yang baik, tapi ada sebab-sebab itu dia BTN. Even saya rasa M40 pun ramai yang CTOS kan, tapi mereka still ada good relationship with the bank, macam tu boleh buat. Tapi yang this micro, walaupun walaupun Bank Islam dia punya mission to serve the unbanked or underbanked community or people, still we can, it's not kiranya the total solution lah. Still lagi tak boleh nak buat total solution to serve this underbanked or unbanked, sebab Bank Islam still governed by bank negara. So they terikat. So we did discuss with Bank Islam. So the option is another party to ni lah. Like what we did is quite, I can see that one small success for us. This lady actually dia kena rejected because CTOS. And sebab apa? Sebab dia dulu pernah ada operation and tak bayar duit tu kepada hospital, and agent insurans dia lari pula. So mungkin agent insurans dia tak cerita kenapa dia
di cover kan, tiba-tiba rupanya dia punya treatment tu tak cover by insurance. So kena kena ikutkan. Itu dia punya ceritanya. So dia minta the loan rejected but Officer Bank Islam pun setuju, cakap dia punya case is very strong, maksudnya case business plan dia semua strong. Situ je slack dia. Which is dia punya amount, dia punya loan pun tak besar sangat pun. Dia menjual susu, susu Lofa through Shopee. Baguslah Shopee, kedai pun nampak smart semua. So what we did, cash is help her by giving small 2,000 ringgit to her to start lah as a rolling capital, because dia nak that capital to beli stok banyak susu untuk kurangkan, untuk dapatkan margin lebih. Sebab kalau dia just beli macam ni sekarang, dia tak dapat margin and then dia punya cash flow tak cukup sebab maybe Shopee dia punya cycle of payment tu lambat sikit, itulah. And then lambat, so, dia ada masa. So dia perlukan amount of money to beli banyak stok and then the margin tu lebih sikit. So senang sikit lah margin best kan. So what we do, we give the 2,000 ringgit as a loan tu, and then janjian we have an agreement and we see the repayment going to be 100% because for us cash we need to prove to the public that our repayment is 100% lah. Setakat ni 100% lah. So for the last 1 year, almost 1 year kita dah buat, the repayment is 100% lah. Hopefully insyaAllah. Tapi a very small community lagi kan. So that we do. So maksudnya that's the challenge jugalah. So financial institution memang tak boleh. That's why I think ramai yang banyak baru-baru ni dengan cerita banyak netizen cakap marah about bank semua kan. Sebab they have that kind of regulation, which is bank negara is one of the strict regulation in the world, which is good, but situasi sekarang menjadi is terikat. Betul tak? Bank nak tolong tapi sebabkan terikat ini, sebab kalau dia tak ikut nanti bank negara akan bagi ni kepada the financial institution. So they need to have another alternative financing, which is like ni lah, janganlah alunglah pula kan, apa? Kita tak nak lah macam tu. That's what Medcash want to come in lah. Okey, bila dengar yang Raj cerita tentang pengalaman salah seorang usahawan wanita kita kan, sebenarnya modal yang dia perlukan tu pun tak banyak. Katalah contoh, mungkin kadang-kadang hanya yang perlu 2,000, mungkin ada yang perlukan paling banyak mungkin 5,000 untuk modal pusingan yang berbentuk apa orang cakap menyegerakan, mempercepatkan atau mengurangkan kos-kos mereka ni. Saya teringat kalau macam sebelum ni ada setengah komuniti usahawan, dan saya tahu ada lagi yang sebenarnya dia ada internal group yang buat crowd. Dia ala-ala kalau dulu-dulu kita kata main kutu. Kalau dulu kita kata main kutu. Tapi sebenarnya itu salah satu format internal, apa orang kata, dia crowdfund sendiri dia punya usaha kawan-kawan itu. Saya dimaklumkan memang ada satu kumpulan. Jadi setiap minggu, kerana dia orang ni berjualan tunai kan, dia runcit, dia retail. Jadi dia cepat pusingan duit tu. Jadi setiap minggu tu dalam sebulan itu ada grup-grup yang katalah contribution dia kata dia panggil duit kutu lah kan, macam 2,000 seminggu satu orang usahawan. Jadi kalau ada 5 orang kan dah 10,000. Kalau ada 10 orang dah, kalau seorang 2,000 dah jadi 20,000, dan dia pusingkan itu mengikut bilangan ahli yang ada. Jadi katalah kalau macam ada 10 orang, maksudnya 10 minggu. Pusingan duit itu 10 minggu. Jadi kalau Rats kan, kalau pada Rats bila dah buat projek Medcash ni, adakah format yang macam itu ataupun sistem yang macam itu tu lebih apa orang cakap lebih dekat dengan usahawan mikro berbanding sistem yang macam ada sekarang ni? Yeah, I think I believe because actually sistem tu banyak negara lain buat tau. Kalau I pernah baca dekat negara-negara third world country like Afrika lah mostly, memang ada buat that kind of method. Macam main kutu tapi dipanggil lain nama terms financing dia, I tak ingat. Tapi memang ada that kind of method. Bila I baca that book, cakap ni macam main kutu je sebab dulu kecil-kecil kita main kutu kan. Tapi dia memang financial term je lain. Tapi memang it's proven. Cuma you kena ada group tu yang boleh percaya. You sendiri kenal orang tu kan. Sama lah juga macam AIM. Dia macam dipanggil group
group guarantor, which is group tu yang mengguarantorkan masing-masing punya repayment ni macam mana. Actually it's memang digunakan di other part of the country. That kind of systematic kutu tu. Jadi kata kalau macam sekarang ni kan, kalau macam sekarang biasanya kumpulan-kumpulan ni kalau ada aktiviti macam tu dia lebih kepada orang kata underground. Dia macam aktiviti di belakang tabir kan. Jadi kalau ikutkan Rab rasa macam mana lah in your experience, adakah benda ni sihat, masih lagi boleh diteruskan, atau sepatutnya dia perlu juga ada satu formal does this process need to be formalized juga? Kalau nak buat a big scale, maybe dari segi bentuk community masuk community kampung dia lah. Kira community kampung dia buatkan that kind of activity which is maybe can be governed by Kementerian Luar Bandar. Kementerian Luar Bandar dia buat ke this kind of thing which is to be structured like that, but to go to the grassroots yang belah-belah kampung atau community kampung ni, I think that can work if Kementerian Luar Bandar boleh. Kementerian banyak pusat-pusat dia kan, pusat luar bandar dia semua tu, can start with that, like kemas. It's one of idea lah if they want to do that. Kemas as a part of the implementer of this. Jadi kalau macam yang situasi kita kata usahawan kan, terutama usahawan mikro, sebenarnya dia tak kira lelaki atau perempuan kan, tetapi ialah kita ada macam Rad sendiri buat ada focus group yang nak advocate iaitu women entrepreneurs. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perusahaan mikro ni, dia kebanyakannya daripada pengalaman Rad, adakah dia ni memang ada di urban area sahaja atau dia memang non-urban ataupun ada sebahagian besar dekat suburban area? Micro, I think bukan setakat urban saja, banyak. Sekarang I think usahawan mikro dah paling ramai sebenarnya. Not SME. SME at least you need to have like more than 5 or 10 staff kan. Di micro memang tak ada staff. It's like a solopreneur and dia punya monthly revenue dia berapa sangat, tak banyak. Tapi urban pun ada, luar bandar memang lagi ramai sebenarnya. And then segi okay, even though ini pengalaman saya dengan satu program AWE lah, how to say ya, dia punya value of ilmu tu luar bandar tu lebih sikit. Maksudnya they appreciate more. Okay. Walaupun cara yang kita bagi sama, tapi dia appreciative tu more di luar bandar. And that is very pandemic ni memberi peluang banyak usahawan untuk go to digital. Okay. Sebab mereka memaksakan diri untuk go digital and belajar and berkomunikasi. Kalau tak dulu tak kan. Tapi I think that is a positive way lah, because with that kind of digital communication is like borderless. That right now lah, orang Sabah boleh belajar daripada kita yang berada di KL dengan ilmu kita boleh sampaikan that message, yang boleh dengar. Kalau tak, kita ada border. But right now it's borderless, which is good. And then they really appreciate this. I like usahawan Sabah ni, dia resilient lebih sikit. And then it's good they can go outside. Bukan go, secara virtually go outside and learn. And they can be more open lah. That's the start. And then they more appreciate the ilmu yang dia dapat tu. Because jadi dia jarang dapat kan. Jadi maksudnya yang Rad maksudkan ni, bila kita kata kita bekerja ataupun kita kata kita jalankan projek-projek yang membangunkan usahawan mikro ni, dia punya impact, dia punya kesan tu lebih banyak kepada usahawan di luar bandar utama. Maksudnya begitu? Yeah. Bukan Klang Valley because memang ramai usahawan mikro, tapi peluang banyak sebenarnya, peluang untuk mendapat akses untuk ilmu tu memang banyak kan. Can go and then the internet more stable to get access to the ilmu, to is much more, or the program lebih banyak. So dia punya expectation tu lebih sikit lah tentu. So expectation tu lebih sikit. So for us as the program implementer, the expectation manage the expectation lain sikit compare with other usahawan daripada luar bandar yang lain, which is
dia jarang mendapat that kind of exposure ataupun ilmu tu, dia cukup appreciate lah, which is very good. But banyak lagi lah usaha lagi yang kita perlu buat untuk macam usaha wanita Sabah atau Kelantan untuk bagi dia have this keyakinan untuk keluar. Jadi maksudnya kalau ikutkan tadi ada dua yang saya dapat tangkap daripada yang Rat sebut, kita kata apakah cabaran untuk kita sampai untuk kita reach out kepada usahawan mikro. Jadi yang pertama tadi Rat sebut tentang sistem kewangan negara sendiri, dan yang kedua tadi Rat ada sebut tentang apa orang cakap, penerimaan, the acceptance level of usahawan mikro ni, micro entrepreneurs within Klang Valley, within urban area compared to non-urban. Jadi bila dah ada kita nampak dua perkara ni, apakah sebenarnya, katalah ada tak dapat feedback daripada usahawan mikro sendiri yang selama ni Rat banyak berhubung ni, apa sebenarnya feedback daripada mereka? Apa pula yang menyebabkan mereka ni ada cabaran ataupun ada isu nak mereka sendiri ni kekangannya apa yang sampai kata apa orang cakap, ialah sampai kepada tahap tidak dapat memenuhi keperluan sistem dan ada perkara-perkara lain yang mungkin adalah yang diceritakan atau disampaikan. It depends actually apa cabaran dia. Macam salah satu requirement kita bila nak dapatkan small loan from AWE, kita pastikan mereka buka company SSM, sama ada enterprise atau tunggal. Memang kita macam memang straight kan, you kena buka ada account, buka konsian tunggal dan buka company account tu pasti. Then baru kita masukkan duit situ. Dari situ kita boleh lihat memang tak ramai yang sebenarnya ada kiranya dia tak formalizekan dia punya business. Even like Sabah, I think maybe 50% tak buat lagi. Kelantan hari tu pun ada 2-3 orang tak buat. So it's a way for us to kira compulsory mengajar mereka dia kena buka. So kalau you tak buka secara rasmi apa tu, and then the kiranya negara kita pun tak boleh capture how penting dia micro enterprise, because they need to be registered and to contribute to the GDP. Dari situ kita nampak kan dia still lagi go that personal level ni. Kita kena upgradekan di situ lah. Itu untuk luar bandar. Macam kalau Klang Valley, most like Klang Valley punya participant, I think all of them registered. Is it different? How much different is it? Like you want tak registered, like sama tak registered, memang I dah paksa dia registered, even Kelantan tak registered. So even I think another state sama kot. But Klang Valley, because they have the kind resources and exposure, all of them is ni. But the challenge for them is I think financial. Common problem is financial lah. Financial management and how to manage their cash flow semua. I think our program memang dari segi content memang bagus lah. They need the content is good. Semua memang proven amal macam itu. But the thing is they need guidance juga. So guidance ni macam mana? Maksudnya is it like they need ongoing guidance ataupun macam mana? Macam Sabah, the interaction between the mentor and guidance tu memang sangat aktif. So they really like it. Macam tu. The expectation tu rendah sebab asalkan ada orang guide aku, the expectation rendah. So agak aku tengok tanya progress semua kan. Dia like it. Memang dia like it. That kind of interaction between. But maybe certain expectation for usahawan yang lebih exposed atau usahawan yang lebih dah lama, dia expectation lebih sakit, lebih lagi. So dia punya interaction dengan mentor ataupun program mentor pun lebih dia expect lebih. Jadi so Rats, kalau kata tadi Rats ada sebut juga kalau macam usahawan mikro sekalipun kalau dekat kawasan urban, kawasan bandar terutama Klang Valley, dia banyak exposure kan. Dia tahu kalau macam ada workshop on finance. Ada kelas InScan anjurkan contoh kan. Ada bengkel yang Mara anjurkan ataupun apa-apa agensi PUMB ke PNS ke semua. Jadi kalau di Klang Valley ni terutamanya lah yang di kawasan urban area ni, akses kepada maklumat dan program tu banyak. Jadi kemungkinan saya nampak salah satu faktor juga mengapa mentoring tu tak berkesan sangat kerana dah banyak.
Dan mereka pun ada akses belajar di luar negara. Contoh kan masuk kelas Tony Robbins kan, masuk kelas siapa-siapa lah tu kan yang kat luar negara tu banyak. Jadi adakah ini sebenarnya yang memberi impak kepada usahawan mikro di kawasan bandar ni tak dapat move, lambat sikit move berbanding dengan usahawan mikro luar bandar? Overload ataupun overwhelm of information, terlampau banyak pula. Adakah itu yang menjadi, kalau Rak tengok, adakah itu juga yang menjadi satu orang kata faktor? Yelah, kita kata sepatutnya lagi banyak lagi lah dia move forward kan, lagilah dia cepat kan keluar daripada orang kata from the current level. They should be able to move faster to the next level. Tapi dia masih lagi dekat yang itu juga. Adakah itu memainkan peranan atau macam mana dari segi yang Rak nampak lah? Pada banyak sangat overwhelm? Tak juga. I think tak juga. Bergantung pada usaha masing-masing lah. It's depend on individual. Okay. Tak semua. Ada individual yang move fast. Okay. Kan? Ada individual yang overwhelm. Tapi I think this pandemic really test them lah. Test all the SMEs. Really test SMEs kan. So how you want to be resilient during this pandemic memang sangat-sangat penting lah. Especially cash, especially you manage your project semua, and then especially time ni is to be fast. I selalu cakap kita kena fast moving kan, sebab kalau tak the market tu we conquer with big boys. Tu je dia cakap. If you lambat je nanti kita conquer by the big boss, nanti kita lambat. We want to be fast. Ongoing. Kalau kita lambat, itulah kita boleh jadi lambat. Orang lain nak capture the market. So it's not about your size. You small ke, you big ke, speed is more important. Macam tu? Yes, I believe right now. Speed, pivot, cepat make decision. Okay, berbalik kepada kita kata sebagai usahawan mikro, kita nak fokus sekarang. Katalah kalau usahawan wanita. Saya dimaklumkan ada cabaran-cabaran khusus, kekangan khusus daripada usahawan wanita, terutama latar belakang mereka. Contoh, katalah mereka ni sebenarnya adalah seorang usahawan yang terpaksa, ibu tunggal contoh, yang terpaksa menanggung anak yang masih belajar, katalah. Kemudian ada pula usahawan wanita, terutama yang di kalangan mikro ni, yang apa orang cakap, ada ahli keluarga dengan ahli keluarga yang berkeperluan khas, yang ada keperluan khas, dan mereka tak boleh nak kerja sebab kena jaga ahli keluarga dan terpaksa. Maksudnya dia perlu buat bisnes sebab dia tak boleh keluar kerja. Ada ahli keluarga yang berkeperluan khas yang dia perlu jaga. Jadi dengan buat bisnes tu dia ada flexibility, dia ada susunan masa yang lebih sesuai. Atau pula ada juga dimaklumkan bahawa ada wanita, usahawan wanita yang masih lagi dalam kategori mikro juga menjaga ahli keluarga yang berkeupayaan khas ini, bukan sahaja anak, ada yang pasangan. Jadi kepelbagaian ni, the diversity of their family background, does it affect and give impact to their growth? Rats, ada tak? It's really impact. Banyak memberi kesan. Kiranya nak cakap secara kasar ni, woman ni banyak baggage lah kan. Baggage dia family, tiba-tiba family problem lah, tiba-tiba anak pula, banyak. And then we are very influenced by emosi kan, emotional semua. Memang banyak memberi kesan pada keputusan kita dan juga kerjaya kita. Memang sangat memberi kesan. Ada tak case study yang Raz boleh ceritakan? Mungkin ada satu atau dua lah. Mungkin satu yang susah betul atau satu yang dia dapat keluar daripada keadaan tu ke? Dapat keluar, ada satu cerita ni. Okay, maybe yang ni I boleh share. Dia penerima our first 3 penerima our cash loan lah, which is we gave dia RM1,000. She's a single mother. But I dah kenal lama, she stay in PPR. From my pengenalan dengan dia, I can trust her lah, macam tu. Dah banyak projek sama. So dia buat bisnes macam lunch pack lah. Dia jual, dia masak kat tepi jalan dekat PPR tu, ada gerai. So and then during lunch dia hantar. So during lockdown, of course dia punya kedai tutup.
kan. Kedai tutup. Tak boleh. Dia jaga mak tak silap I. So dia single mother. And then before tu dia pernah cerita bila husband dia pass away, it takes her like 2 years to recover. Like 2 years or 1 year to recover. Because the emotional tak stable then tu. After dia punya husband meninggal. So tapi bila I jumpa dia, she's macam getting up lah. Dia mula untuk kembali untuk lebih lagi bertenaga. So bila lockdown tu dia tak boleh, tapi dia dah pinjam RM1,000 tu, and then dia ada tak dapat bayar lah, few 2-3 kali juga tak dapat bayar. So memang faham, kita Medcash faham, tapi what we do is okay, cakap kau tak bayar, why not I raise a fund among my friends, and then we pay you to cook. Bayar dia untuk goreng nasi goreng ke apa, masak ke, RM1 pack tu satu pack tu RM6 dia masak, and then dia pack, and then cakap I want this to distribute to your community. Because I know PPR community ramai yang susah. Actually ramai warga mas, OKU situ ramai. Dia kenal lah anak yatim mana juga situ. So kita pack berapa family. So for the few week kita buat macam tu. Kita bagi like in total I think kita order dengan dia around RM3,000. I think last year, last PKP 2 kot, 2.0. RM3,000 we pay untuk dia masak and distribute. And then of course lah dia bagi proofs, dia bagi gambar semua kan. And then she able to complete her payment dalam masa yang tetapkan. Awal sebulan pun. So meaning that for us Medcash, kita not like microfinancing yang financial assistance yang lain lah. You kenapa tak bayar? Everyone duk telefon 2-3 kali kan. Tak bayar, tapi tak juga tolong. Kita tengah susah. You need to understand the borrower lah. Just to understand that for us, we have that close relationship with the borrower. We want to do that more human lah dengan ni, because they are micro. They why they need to pay, we need to understand. So we tolong that from the angle. So that's why we can receive back the money back. And then I still continue relationship. Contohnya dia perlu pertolongan ke apa ke, especially the community PPR kat situ lah. Dari segi ilmu, actually she's right. She's even dia pun umur 50 plus itu, tak. That's one of thing yang nampak lah, because she's single mother, dia lost and then dia 2 years juga dia recover. Tapi support with the kawan lah. But that's why one thing that I learn, ada satu ni, she's single mother. For the first year they become single mother, actually it's not good. Dia punya emotional tak stable. That's why kadang-kadang banyak program yang fokus single mother kadang tak berjaya sebab dia belum lagi stable in terms of emotionally. Meaning that they can be sustained by themselves. So perempuan ni memang ada isu-isu, bukan isu, memang ada lah banyak benda yang kena ditengok dari layer by layer. And then sometimes tu they like to be in the support group that can listen to them. Okay, I understand. They like to that kind of support group. Bukan support groupnya kau bagi aku bisnes, macam support group Nalina, macam lelaki pergi main golf kan, and then that's where the business went kan, and then what deals terus on the golf course. But if the micro level of women, they like to be listen, they like to you to listen to me, have that kind of relationship, mentor lah. Okay, kalau macam dengan itu ya, macam Rak sebutkan, jadi aktiviti pendekatan Medcash ni bila dia ada close relationship ni, will you be able to give such service to a bigger community, bigger crowd? Will you be able to do that? Of course we cannot do that, but that's why we want to develop more partnership lah. Kena buat partnership, especially dengan NGO. NGO yang boleh go to the ground, sebab kita single handedly memang tak boleh lah buat macam tu, tapi kita kena build that relationship with the NGO dekat Kelantan, dekat Kedah yang boleh buat that kind of relationship. Jadi kalau yang on the ground. Kalau collaboration tu macam mana? Are you going to provide
katalah collaborate dengan satu NGO di Slim River Perak contoh kan. Jadi katalah kalau collaborate macam itu, apa sebenarnya peranan Medcash tu dan apa peranan mereka? Peranan mereka ialah untuk mengenal pasti pemohon yang ada. Kalau ada pemohon tu dari kawasan dia kena pasti dan dia become like kind of guarantor but not guarantor yang legal lah. Oh dia ni memang buat bisnes. Yes, dia daripada community kata dia ni memang buat bisnes bagus, dia memang rajin. That kind of kiranya guarantor. Okay. Not kind of guarantor yang bertulis agreement legal, tak adalah. But we need somebody on the ground daripada NGO tu sendiri yang mengesahkan kewujudannya lah dia buat bisnes. Okay. Jadi Azan dekat tempat Raz Stop lah. Bukan, okay. Jam je. Alright. Okay. Jadi Raz, sebelum kita wrap up ni kan. Jadi daripada apa yang Raz cerita tadi, sebenarnya kalau ikutkan kita tahulah ada dua bahagian. Kan ada dua bahagian. Satu adalah cabaran daripada keadaan semasa, sistem tu sendiri, environment tu sendiri, dan satu lagi adalah keadaan usahawan mikro tu sendiri, terutama usahawan wanita. Jadi katalah kalau ada satu inisiatif, katalah macam Medcash dah jalankan inisiatif tu, dan kemudian kena ada orang lain yang menyambut, kena ada pihak-pihak lain yang sanggup nak sambut dan gerakkan secara bersama. Jadi untuk wrap up tu, apa sebenarnya antara perkara-perkara penting yang mungkin Raz nak sampaikan untuk kedua-dua pihak? Kalau memang kita sendiri usahawan mikro yang dengar rancangan ni ataupun yang dengar apa yang Raz dah kongsikan, mungkin ada perkara yang Raz nak sampaikan. Katalah yang dengar ni mungkin ada NGO ataupun pergerakan klub-klub. Kadang-kadang kita ada klub-klub community kan, ataupun ada geng-geng ataupun ada kumpulan-kumpulan yang memang di lapangan. Apa yang kalau boleh Raz boleh address dua grup ni, apa yang sebenarnya bolehlah kita ambil dan boleh macam mana kita nak contribute kalau kita betul-betul nak sokong dan nak dokong usahawan wanita terutamanya dalam kategori mikro. Okey Raz? Satu lagi ada dua. Okey. Satu lagi bila kita berhubung dengan kalau ramai lagi borrower semua kan, jika anda tak boleh bayar ke ataupun ada masalah dari segi bisnes ke, minta kiranya bagi tahulah, share cerita. Janganlah senyap kan. That's why kadang-kadang bank pun tak suka kalau orang senyap. Kalau bank bercakap, kalau you tak boleh bayar, cakap je lah kat bank. Actually memang betul, dia orang bukannya along nak bunuh kau kan. Dia just beritahu, saya tak boleh bayar macam mana. So adalah pertolongannya. Itu level financial institution lah. Tapi macam kita pun, kalau you tak boleh ni, kita akan bantu dari segi market access, dari segi kita akan audit dari business, kenapa tak boleh, apa yang cara yang kita membolehkan. Itu yang kita buat dengan Kak Noor tu. Itu salah satunya. Satu lagi, everything must be macam application ni memang kena buat. You kenalah submit business plan ke apa ke. Saya perasan satu benda, bila kita bagi taklimat untuk hantarkan permohonan, memang payah. I don't know why. Payah nak dapatkan ni. Buat business plan pun saya rasa tak ramai yang dapat daripada ramai yang masuk register, tak ramai jugalah. Tak sampai 50% kot yang hantar. It's a business plan pun. It's not that simple business plan. But it's become difficult for them. I don't know. Maybe perlu ada ilmu tu lah. Sebab you nak grow, you need to have that kind of plan. You tak boleh setakat tu je kan. So that's why we want to start educate people lah. To make it easy. Actually Bank Islam try to make it easy. But still lagi kind of susah juga nak submit. Like business plan dia pun simple, kita bagi template lagi. Bukannya apa, kita bagi template kau isi je ni. Tapi satu lagi yang susah, financial management. Financial management, macam mana nak isi financial management? Siap bagi template lagi how to buat financial management. Just tulis je kat mana-mana through Excel ke, kertas 555 ke, at least ada bank nak tengok. Itu pun boleh terima, bank boleh terima. Tengok case.
Satu lagi bank statement, printed bank statement for the last 6 months. Kalau you tak ada online banking susah. Ada pun you kena pergi bank, kena print. Salah satunya. Tapi kalau online banking senang lah, just print je situ. Itu pun itu yang dia orang lambat sikit tu. Itu yang lambat sikit dari segi yang bank statement ni kalau personal account pun boleh lah. Kalau dia tak ada business, dia tak ada company sebelum tu, dia kena guna personal lah. Kena tunjukkan personal transaction dia, sebab bank nak tengok transaction dia ada tak business keluar masuk kan. Ada tak dia nak gauge ada tak duit keluar masuk yang nanti for the next 6 months ke 1 year dia boleh bayar. Tapi itu pun financial management is like yes. So I try to tolong banyak, even bagi template of financial management, simple template yang kita pun dapat hari tu daripada Dream Builder kan, that kind of template tolong dia. Kalau ada orang kata kalau ada orang kata pergerakan khusus macam NGO ataupun kelab-kelab kan, kalau dia ada inisiatif yang sama, apa yang dia boleh buat dengan Medcash ataupun apa yang Rats boleh bagilah 1, 2, 3 poin untuk mereka sama-sama menggerakkan, mendukung usahawan wanita terutamanya mikro ni. So kita more like kita try to complete the program with the training, of course, with the mentor, because kita ada data or mentor yang ada untuk bantu, dan juga financing. Those 3 ni. Sebab banyak program yang hanya training tapi tak ada mentor, financing tak ada lagi lah. Yang sekadar bagi funding pun ada, tapi tak cukup pula dia punya training ataupun mentor, which is banyaklah dia punya non-proven punya record. So kita bagi 3-3 ni. We want to prove that this concept memang berjaya membantu usahawan wanita kecil. Alright. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak Rats dengan rumusan tu tadi. Jadi saya harap kepada rakan-rakan kat luar sana, tak kiralah kalau kita kata kita memang nak bantu usahawan mikro, jadi tak kiralah di mana lokasinya dan tak kira di mana level-levelnya, sebenarnya kita boleh main peranan. Jadi sekiranya ada yang nak tahu lebih lanjut tentang Medcash, tentang macam mana inisiatif nak bantu usahawan mikro ataupun ada projek-projek, boleh hubungi Rats terus. Saya kalau di Facebook ni boleh cari je Razia Razia Razi di Facebook, dan kalau Google pun boleh jumpa lah nama beliau, insyaAllah. Sebab saya tak tahu nak refer kat mana ni kan. Ada, kalau Google jumpalah, walaupun jumpa walaupun tak atas, jumpa the first page, insyaAllah, the first time kalau Google. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Rats. Jadi semoga kita kata usaha kita, sebab bulan Jun ni dah masuk separuh tahun 2021. Kejaknya. Dah masuk separuh, kita tinggal 6 bulan saja lagi nak habiskan tahun 2021, dan kita rasa macam kita apa yang kita rancang asalnya untuk tahun 2021, 6 bulan ni pun kita tak dapat nak memenuhi lah kita punya rancangan. Saya yakin ada rancangan besar, ada rancangan kecil semua kan. Ada banyak delay lagi, dan sekarang kita masih lagi MCO, anak-anak masih lagi PDPR. Jadi cabaran kita tu akan sentiasa berterusan. Tapi kalau ada apa-apa, saya sarankan rakan-rakan boleh juga cek dengan Razia kalau ada perkara-perkara yang mungkin boleh orang kata ada idea-idea baru Raz, terutamanya kepada usahawan mikro. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Rats hari ini sama-sama dengan kita, dan kepada rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah minggu depan panjang umur kita jumpa lagi lah dalam ada lagi beberapa orang rakan usahawan yang kita akan bawa untuk bincangkan perkara-perkara tertentu. Jadi untuk itu terima kasih Rats, kita jumpa lagi. Mohon stay dulu, dan kepada rakan-rakan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.